Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menceritakan sedikit tentang Pusat Sumber Ibnu Rushd kepada semua murid-murid tahun 1 sesi 2021. Saya perkenalkan diri saya iaitu saya Teacher Liza sebagai Guru Perpustakaan dan Media yang akan menguruskan Pusat Sumber Ibnu Rushd bagi tahun ini. Okey, sebelum saya pergi dengan lebih jauh lagi, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu ini. Baca buku apa? Nana suka baca buku cerita. Jojo suka buku bergambar. Kami pun. Seronok kan membaca? Hurra, hurray! Semut berkawan satu-satu, hurra, hurray! Semut berkawan satu-satu, diikuti gula batu. Dan semua berkawan pulang ke busur. Berjumpa. Okey, saya percaya semua anak-anak tahun 1 tahu menyanyikan lagu tersebut. Okey, saya sambung penerangan saya tentang apa yang ada di Pusat Sumber Ibnu Rushd. Terdapat pelbagai buku cerita kanak-kanak di Pusat Sumber Ibnu Rushd, seterusnya komik dan juga pelbagai jenis majalah. Seterusnya, terdapat juga pelbagai jenis permainan di Pusat Sumber Ibnu Rushd, antaranya permainan interaktif dan juga permainan dalaman seperti congkak dan karem. Pihak Pusat Sumber Ibnu Rushd juga menyediakan alatan permainan sahiba dan juga Scrabble. Okey, seterusnya ialah susun atau dalaman pusat sumber. Ini ialah gambaran susun atau dalaman pusat sumber yang mana terdapat banyak rak-rak berwarna merah ini. Kita terdapat 16 rak semuanya, 16 buah rak semuanya untuk diletakkan buku cerita dan juga ataupun kita panggil buku fiksyen. Kalau kita sebut buku fiksyen, takut anak-anak tak faham ya. Jadi saya sebut kat sini buku cerita. Jadi kita ada 16 rak. Rak yang warna merah ni. Rak warna merah ni kita ada 16 buah rak kesemuanya dalam pusat sumber untuk kita letakkan buku cerita ataupun buku fiksyen. Okey, masih lagi gambaran susun atau dalaman di pusat sumber kita. Okey, yang mana okey, di sini di bahagian tepi ni ya, okey, kita ada 5 buah meja untuk bacaan. Ruangan pembacaan murid-murid. Okey, tengok ni di sebelah sini semuanya rak ya. Macam saya kata sebentar tadi, kita ada 16 buah rak semuanya yang mana terdapat
buku fiksyen ataupun buku cerita, dan di ruangan tengah ini ialah ruangan santai murid-murid ya, untuk murid-murid baca. Tak semestinya mesti duduk di atas ni saja. Jadi murid-murid boleh juga duduk di ruangan ini. Okey, di bahagian sini tadi tu belakang ni, nampak tak? Okey, di bahagian belakang ini ialah ruangan permainan interaktif tadi tu. Dan kalau murid-murid, ada mungkin anak murid yang pernah masuk ke pusat sumber ya. Di bahagian sini, di bahagian tepi tingkap ni, kita ada sediakan 2 buah komputer untuk murid-murid gunakan untuk mengakses internet, dan juga boleh digunakan untuk key in data nilam mereka. Okey, seterusnya ini juga ialah ruangan bacaan santai untuk murid-murid ya, yang mana murid-murid boleh duduk di ruangan ini untuk membaca. Okey, kita juga terdapat pelbagai jenis ruangan lain di pusat sumber, antaranya ialah ruangan biblioterapi ataupun terapi minda, yang mana terdapat pelbagai jenis buku motivasi diletakkan di situ. Okey. Seterusnya, kita juga ada ruangan sekilas pandang, yang mana ruangan sekilas pandang ini ialah setiap aktiviti yang kita jalankan bagi tahun tersebut, pada tahun sepanjang tahun aktiviti pusat sumber yang kita jalankan, kita akan pamerkan sebagai laporan bergambar di bahagian sekilas pandang itu. Okey, pihak pusat sumber juga telah mewujudkan ruangan kod anak faham, yang mana terdapat pelbagai bahan bacaan yang telah disediakan di situ. Okey, terdapat juga bahan bacaan seperti komik tentang Negeri Pahang dan juga bahan bacaan tentang Istana Pahang. Di samping itu, terdapat juga brosur-brosur tentang tempat-tempat yang menarik di Pahang seperti Pulau Tioman, Fraser Hill, Cameron Highland, Genting Highland dan sebagainya. Seterusnya, terdapat juga ruangan rempah ratus, yang mana terdapat pelbagai jenis rempah ratus dipamerkan dan juga bahan bacaan disediakan di situ. Okey, rempah ratus tersebut ialah rempah ratus yang terdapat di Malaysia. Okey, murid-murid boleh mendapatkan maklumat dengan membaca bahan bacaan yang telah dipamerkan, dan bahan bacaan itu boleh dijadikan sebagai bahan nilam dan juga bahan literasi maklumat. Okey, selain daripada itu, kita terdapat juga ruangan warisan kita, yang mana terdapat pelbagai bahan di situ seperti labu sayur, batik, songket, tampi dan juga permainan seperti gasing. Okey, terdapat juga ruang pemeliharaan penyu, yang di mana kita, pihak Pusat Sumber Ibn Rushd, telah berkolaborasi dengan sebuah NGO iaitu Rimbun Dahan Turtle Hatchery. Okey, pihak Rimbun Dahan Turtle Hatchery telah meminjamkan kita anak penyu yang sebenar, tetapi anak penyu tersebut telah pun mati sewaktu telur menetas. Lepas tu anak penyu tu mati, dan anak penyu yang mati itu telah diawetkan. Okey, dan disimpan di library kita ni. Ada seekor disimpan di library kita sebagai bahan pameran. Di sini juga terdapat pelbagai maklumat tentang penyu yang selalu singgah di perairan kita untuk bertelur. Okey, bahan-bahan yang terdapat, bahan bacaan yang terdapat di ruang warisan kita dan juga di ruangan koleksi tempat pemeliharaan penyu ini boleh dijadikan sebagai bahan nilam dan juga bahan literasi maklumat. Okey, saya rasa cukuplah setakat ini dahulu saya bercerita tentang Pusat Sumber Ibn Rushd. Saya rasa adalah lebih molek jika kita bertentang mata eye to eye apabila buka sesi persekolahan nanti. Sebelum saya mengakhiri sesi saya, izinkan saya untuk memperkenalkan guru-guru di Pusat Sumber. Pertama ialah diri saya sendiri iaitu Teacher Liza. Kedua, Teacher Ayu. Ketiga, Cikgu Idayu. Seterusnya, Cikgu Zarina. Kelima, Cikgu Salwani. Keenam, Ustazah Syamirah. Seterusnya, Cikgu Ashraf. Dan akhir sekali, Sir Syukri. Jadi, apabila anak-anak murid
ada mempunyai sebarang masalah atau pertanyaan, jangan segan silu untuk bertanya kepada kami berlapan. Okey, untuk akhir kalam, saya ingin mengucapkan selamat menjadi warga SK Sungai Ular dan selamat menjadi ahli pusat sumber Ibn Rushd. Anak-anak dialu-alukan untuk menghadirkan diri atau menjengah ke pusat sumber Ibn Rushd. Terdapat pelbagai buku-buku, bahan bacaan dan juga permainan yang menarik di pusat sumber Ibn Rushd. Akhir kalam, hashtag kita, jaga diri elok-elok. Jangan lupa, jadikan membaca amalan mulia. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.